اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 32. Muka surat 32, baris yang ketiga daripada atas sebelah tepi. Baris yang ketiga daripada atas sebelah tepi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, ini suatu fasal dan wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf itu ia tunaikan segala yang diwajibkan akan dia Allah atasnya, dan wajib pula ia datangkan dia atas barang yang disuruhnya dengan dia, dengan ia datangkan dengan rukunnya dan dengan syaratnya, dan menjauhkan yang membatalkan dia. Jadi sebelum daripada kita masuk dalam bab pekok dalam kitab Sulam Muqtadi ni, selepas daripada habis cerita bab akidah, bab pegangan, dia nak cerita pula berkaitan, dia nak cerita dahulu berkaitan dengan kewajipan atas tiap-tiap mukallaf mengerjakan segala yang disuruh, dan mengerjakan pula tu buat sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa lengkap syarat dan rukun. Kemudian nak lengkap syarat dan rukun, dimasuk dalam bab sembahyang. Sebelah surat 33 tu masuk dalam kitab solat, dalam bab pekok. Jadi hak sebelum ni cerita bab akidah. Sebelum ni cerita bab akidah. Babun fil akidah. Hak ni hak bab yang bab mula-mula dalam kitab kita ni. Jadi susunan yang ada dalam kitab ni cukup comel lah. Sebelum daripada nak cerita bab pekok, kemudian di belakang kitab ni ada bab tasawuf. Hak mula-mula sekali wajib kita belajar adalah berkaitan dengan pegangan, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid, mengenal Allah dan mengenal Rasul. Apabila kita kenal Allah dan Rasul, sah pegangan kita, barulah kita pergi kepada menunaikan perintah Allah dan Rasul, hak zahir kemudian hak batin. Tapi kewajipan mula-mulanya berkaitan dengan pegangan terlebih dahulu. Sebab kita nak ambil agama ni tak boleh nak ambil dari tengah jalan, dia kena ambil daripada awal. Sebab kita maklum kewajipan sembahyang tiang agama diwajibkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Ketika tu Nabi sudah menjadi rasul selama 11 tahun lebih, yang mana kita maklum Nabi kita menyampaikan agama 23 tahun. 10 tahun di 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Bagi 23 tahun ni 11 tahun setengah. Bagi 11 tahun setengah. Peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku selepas Nabi kita menjadi rasul 11 tahun 8 bulan. Mana separuh yang kedua dah barulah difardukan kewajipan sembahyang tiang agama. Jadi sebelum kita nak pergi kepada sembahyang tiang agama, yang pertama-tamanya kita perbetulkan, perkejap akidah pegangan terlebih dahulu. Ini susunan yang ada dalam kitab Sulam Muqtadi. Sebab jikalau akidah pegangan kita tak betul, kekal neraka selama-lamanya,
Walaupun ibadat zahir kita tak tinggal sekalipun, walaupun ibadat zahir sembahyang puasa haji kita cukupkan sekalipun, jikalau akidah tidak betul, kekal neraka selama-lamanya. Sebab akhir zaman ni sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, di Mekah mau haji, ayah haji, sampai masanya percakapan yang agak lalu kita dengar rasa macam takut lah. Takut percakapan bukan setakat percakapan adab sahaja. Sebab kita ada dipanggil percakapan adab, percakapan hak zahir, yang tidak sampai ke hati, yang tidak sampai kepada pegangan. Percakapan adab, kita ada hukum adab, kita ada hukum syarak, hukum akal, ada hukum adab kan. Makan nasi kenyang, makan ubat baik, itu panggil percakapan adab. Kalau kita kerja boleh makan, kalau kita kerja dapat duit, dapat gaji, itu cakapan zahir, pegangan kitanya rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau kerja senanglah hidupnya, itu hanya percakapan adab sahaja. Tapi kalau percakapan macam yang berlaku masa nak undi baru ni tu, apabila anak-anak duduk jauh-jauh balik royak ke mak ayah, kita ni kena ubah lah, kena tukar. Kata anak-anak, ada mak ayah jawabnya, tak boleh lama kening, siapa we makan kita, kerajaan we makan kita selama kening. Kalau tak ada kerajaan ke bulu lama dah kitanya. Itu kalau percakapan tu setakat percakapan zahir tak apalah. Tapi cara percakapan dengan ketakutan dianya, dengan tapi kalau itulah pegangan, itulah akidah dalaman, bukan setakat percakapan zahir sahaja. Itu akidah dia bahawa rezeki di tangan makhluk. Ini akidah yang kufur, kekal neraka selama-lamanya. Wal-iyazabillah. Tapi kita nak hukum lah. Sebab itu percakapan zahir kita kata dalaman dia macam mana, wallahualam. Cuma cara percakapan tu cara yang agak ngeri sikit lah. Sebab ini berkait pegangan. Kalau cakap adab, kerja, sekolah tinggi, cerah masa depan, apa yang semak ayah cakap tu lah. Belajar sungguh-sungguh, cerah masa depan, sekolah malam, mu nak akan gapa kayak ni. Tak ada cakap gitu. Bila anak-anak malah tu kan, sekolah malah, belajar malah, kalau tak ada kelulusan, mu nak akan gapa? Makan ni rezeki tangan sikit. Dok kan kitanya Allah. Tu cakap tu. Ada CJ sekolah tinggi baru boleh makan, itu cakap adab, cakap zahir. Itu cakap adab orang panggil, cakap zahir. Kalau mu kerja malam, mu nak makan gapa, itu cakap adab orang panggil. Jadi macam tadi tu, kalau cakap adab, cakap zahir je lah, sebab pegangan. Cuma ditakuti kalau tak mengaji pegangan, tak kemah pegangan, bahawa segala-gala perkara disusun, ditakdir, diqada oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam bab rezeki. Dia berpegang di akidah. Dia bukan bab percakapan, dia berpegang di akidah. Rezeki dia di tangan makhluk. Makhluklah yang memberi rezeki kepada dia. Ini pegangan yang kufur, kekal neraka selama-lamanya. Walaupun semaya puasa di Mekah, ayah haji, mak haji sekalipun, kena kemah dalam bab pegangan terlebih dahulu, barulah kita pergi kepada bab syariat sahih. Ini susunan yang dia nak kitab ni. Tapi kalau kita nak belajar seketok lah. Tauhid pun kita belajar, di masa yang sama fiqh pun kita belajar, di masa yang sama tasawuf pun kita belajar. Bukan kata tak belajar lagi fiqh, nak belajar tauhid semua. Tak boleh lagi tu. Sebab semuanya fardu ain belaka. Tauhid pun fardu ain, fiqh pun fardu ain, tasawuf pun fardu ain. Tiga-tiga kena belajar belakalah. Cuma yang tersebut ni susunan dia. Susunan kewajipan yang mula-mulanya bab akidah. Bagi pada bab syariat zahir untuk mengesahkan amal ibadah, pergi kepada tasawuf untuk mengesahkan pahala ibadah. Ini susunan. Tapi sampai masa belajarnya kita belajar sekentok. Kalau kitab ni disusun. Kitab ni disusun pegangan
kemudian pekoh, di belakang sekali tasawuf. Ini susunan yang ada dalam kitab ni. Dan wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf itu. Mukallaf ni orang yang berakal serta baligh. Mukallaf ni orang yang ada hukum syarak ke atas dia, ada kewajipan ke atas dia, dan ada larangan ke atas dia. Dipanggil mukallaf, orang yang diberat hukum syarak ke atas dia. Siapa? Orang yang berakal, bukan orang gila, dan orang yang baligh, orang yang sudah sampai umur. Wajib ini wajib fardu ain. Sebab apa wajib fardu ain? Sebab dia kata wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Sini dah kata ni wajib ke apa ni? Mungkin wajib aini, mungkin wajib fardu ain, mungkin wajib fardu kifayah. Tak nyatakan di sini. Kita tengok ayat dia. Wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Wajib atas tiap-tiap ni mana wajib aini lah, wajib fardu ain. Lepas tu dia kata wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib ni ia tunaikan, ia kerjakan segala yang diwajib akan dia, yang diwajib akan mukallaf. Allah, ini oleh Allah. Allah tu fa'il dia. Mana oleh Allah. Atasnya atas mukallaf. Dan wajib pula ia mukallaf datang akan dia akan segala yang diwajibkan atas barang yang disuruh. Yang disuruhnya, yang disuruh Allah, dengan ia mukallaf datangkan dengan rukunnya dan dengan syaratnya, dan menjauh akan yang membatalkan dia. Mana kewajipan kepada kitanya mengerjakan segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wajib pulaknya kita mengerjakan ni sebagaimana yang disuruh, sebagaimana yang diperintah. Mana? Dengan ia datangkan dengan rukunnya dan dengan syaratnya. Ini kewajipan kepada kita. Bukan kewajipan kepada kita mendirikan semayang saja, tapi maknanya kita semayang ni kita datangkan, kita cukupkan rukunnya dan syaratnya. Ini kewajipan kita, dengan rukunnya dan dengan syaratnya. Rukun tu dalam syarah tu dicerita, iaitu rukun segala suku-sukunya yang tersusun hakikatnya. Daripadanya seperti niat dan takbiratul ihram dan Fatihah pada semayang. Dan dengan syaratnya, iaitu itu syarat barang yang terhenti atasnya sah ibadah itu, seperti air semayang, dan suci daripada hadas, dan suci daripada najis, dan suci daripada najis kainnya, sembahyangnya dan lainnya. Dia rukun dan syarat. Dia rukun dan syarat ni sama-sama nak sah sembahyang, kena cukup rukun, kena cukup syarat. Yang bezanya, rukun adalah juzuk sembahyang, rukun adalah perbuatan sembahyang. Mana? Berdiri, Fatihah, rukuk, sujud, itu perbuatan sembahyang. Syarat macam rukun juga. Nak sah sembahyang kena cukup syarat, tapi syarat bukan perbuatan sembahyang. Ini tarikh dia lah. Yang kita sebut syarat dan rukun. Nak sembahyang kena cukup syarat dan rukun. Apa beza syarat dengan rukun? Syarat dengan rukun ni dari segi nak sah sama, kena ada syarat, kena ada rukun. Nak sah sembahyang kena cukup syarat, nak sah sembahyang kena cukup rukun, sama. Yang bezanya, syarat bukan perbuatan sembahyang. Rukun tu suku-suku diri sembahyang, itu dipanggil rukun. Mana tadilah takbir, berdiri, Fatihah. Ada pun syarat, ambil air sembahyang, syarat dia suci daripada najis, itu bukan perbuatan sembahyang. Itu bukan perbuatan sembahyang. Perbuatan sembahyang takbir, niat, Fatihah. Perbuatan sembahyang dipanggil rukun. Syarat ni bukan perbuatan sembahyang, tapi dua-dua ni sama je. Nak sah sembahyang kena lengkap syarat, kena lengkap rukun. Nak panggil orang sembahyang ni kena cukup syarat, kena cukup rukun.
Sebab kita ni kadang-kadang apabila sebut kata semayang, setakat betul Fatihah, setakat betul tahiyat je. Kalau belajar dalam bab wuduk contohnya, belajar dalam bab najis contohnya, dikira bukan belajar bab semayang ni. Bila nak belajar bab semayang, sebab apa? Mai duk cerita bab wuduk, cerita bab najis, cerita bab basuh najis. Kemudian sebelum cerita bab wuduk pula, cerita pula air mutlak dah, air mustakmal dah. Kita ingat ke nak mari belajar hal semayang? Hidup macam haid, hal wuduk, itulah belajar semayang. Sebab semayang ni kena lengkap syarat dan rukun. Semayang ni istilah fiqhnya aqwalun wa af'alun muftatahatun bis-salat, muftatahatun bit-takbir wa muftatamatun bit-taslim bi syara'ita makhsusatin. Semayang ni ada bacaan dia, ada perbuatan dia, yang dimulakan dengan takbir, yang disudahkan dengan salam, lengkap dengan syarat-syarat dia. Kita panggil semayang. Rukun comel, syarat comel, apa panggil semayang. Kemudian antara rukun dengan syarat mana dulu? Rukun dengan syarat sampai masa kita nak semayang, mana dulu kita sempurnakan? Rukun dulu, takbir dulu, lepas tu bagi ambil semayang. Syarat dulu. Lepas tu nak ngaji semayang, kena ngaji bab taharah dulu, kena ngaji bab syarat dulu. Selesai bab syarat, baru pergi pada rukun. Pergi pada rukun baru tiba nak betul Fatihah ke, nak betul tahiyat ke. Sebab itulah kita wajib mengerjakan segala disuruh, mengerjakan perkara yang diwajibkan. Contoh semayang ni misal dalam ni, dan kita kerja ni dengan kita datangkan rukunnya dan syaratnya, baru dipanggil kita ni mengerjakan perkara yang diwajibkan kepada kita. Bukan kata semayang puasa ni setakat buat macam adat tu, bukan. Siapa tanya semayang, semayang, siapa tanya semayang, semayang, siapa tanya berjemaah, dia pergi jemaah. Tapi macam mana syarat hukum ni? Tambah kalau tu kita nak berjemaah pula, nak berjemaah ada ilmu lain pula. Kalau kita belajar bab syarat, taharah semua, kita belajar bab rukun hanya untuk sah semayang kita. Lepas tu pula kita nak pahala lebih, ganda 27. Kita nak semayang berjemaah, nak semayang berjemaah, ada bab suku pula dalam kitab ni, babul jamaah. Tu bab lain pula. Dia cerita pula dalam tu syarat-syarat kedua, syarat-syarat kita sebagai makmum nak ikut tu imam. Ada syarat lah pulaknya, kena ada ilmu lebih lah. Sebab kita sudah ni babik dengan orang ni, sudah turut belakang orang ni. Dah ilmu syarat hukum itu untuk sah semayang. Syarat hukum untuk sah semayang. Untuk sah berjemaah kena ngaji bab lain pula. Kena lebih pula, kena lebih lah ngaji. Sebab pahala pun lebih, sebab ganda 27. Tiba-tiba time jemaah pun kita tak belajar, semayang pun tak nak belajar. Itu tidak dinamakan kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang semayang tu dipanggil adat sahaja. Semayang dipanggil adat sahaja. Semayang adat ni, ni haram, dosa besar. Sebab tu macam nganyi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan usul semayang sangat, semayanglah kitanya. Lepas tu syarat hukum, biarlah usul semayang sangat. Walau Allah Ta'ala perwajibkan sembahyang, Allah Ta'ala utuskan Rasul ajar macam mana kau cara kita mendirikan sembahyang. Dan Nabi pun perintah, sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tahu cara aku sembahyang. Bukan sembahyang tengok orang, bukan sembahyang kita reka sendiri. Sembahyang sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada dalam kitab yang dikarang oleh ulama-ulama mutabar warasatul anbiya. Dan menjauhkan yang membatalkan dia. Belajar bab syarat, belajar bab hukum, kita kena belajar pula bab membatalkan ibadat, membatalkan semayang ke, membatalkan puasa ke. Sama dulu dalam bab agama dulu. Dalam bab agama dulu cerita bab pegangan,
Di hujungnya dicerita pula perkara-perkara yang menyebabkan jadi batal pegangan, jadi batal agama. Ini hadiran kita ni. Kita belajar bab Islam, kita belajar bab iman, kita kena belajar pula perkara-perkara yang menyebabkan batal Islam dan batal iman. Dalam bab akidah dulu. Sama dalam bab ibadat pun gitu juga. Kita belajar bab syarat, kita belajar bab rukun, dan kita belajar juga perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Barulah kita boleh menjauhkan perkara yang membatalkan sembahyang. Sebab larangan Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan setakat judi, bukan setakat minaga. Itu memang larangan. Itu memang larangan dalam agama kita. Tetapi dalam ibadat pun ada larangan dia juga. Dalam sembahyang ada larangan dia, perkara yang membatalkan sembahyang. Dalam puasa ada larangan dia, perkara yang membatalkan puasa. Kalaulah perkara yang membatalkan sembahyang, perkara yang membatalkan puasa, kita langgar, kita buat, maka batal ibadah yang kita lakukan. Batal ibadah ni bukan setakat tak ada pada, tadilah zanbun kabir, dosa besar. Sebab apa? Sebab kita buat perkara yang membatalkan. Maka kewajipan kepada kita juga kena pastikan kita sembahyang, selain daripada syarat rukun cukup, kita kena pastikan kita menjauh daripada perkara yang membatalkan dia akan yang diwajibkan kepada kita. Contoh sembahyang ke, puasa ke, haji ke, dia ada perkara yang membatalkan. Tapi yang paling besarnya dalam bab akidah dulu, perkara yang membatalkan agama. Itu hak paling besar sekali. Sebab perkara yang membatalkan akidah, perkara membatalkan iman, dia tidak ada khilaf. Perkara yang membatalkan ibadat, fiqh ni, kadang-kadang satu pandangan kata batal, pandangan lain pula kata tak batal. Itu dalam bab fiqh. Tapi kita kemaslah juga dalam bab fiqh ni. Cuma kalau tersalah, kita belajar-belajar ke dia baru tahu mau buat pasien tu batal, kita tak tahu. Dalam bab fiqh, kalau tidak adalah pandangan lain yang mengatakan sah, memanglah kena qada sembahyang tu. Tapi kalau ada pandangan lain kata tak batal lagi setara tu, qadalah. Itu perkara yang membatalkan sembahyang dalam bab fiqh. Tapi kalau perkara yang membatalkan sembahyang dalam bab agama, tu tak ada khilaf dah tunya. Wa imma pegangan, wa imma perbuatan, wa imma percakapan. Tu tak ada khilaf tu. Tu kalau kata batal, batal sungguhlah. Tak ada lah kata ada ulama lain kata tak batal ke, tak ada. Dalam bab dulu, dalam bab perkara yang membatalkan agama. Tapi dalam bab fiqh ni bukan kita buat ringan. Sebab kadang-kadang kalau kita nak kira mazhab Syafi'i, dia banyak perkara yang membatalkan ibadat dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita nak kemah molek ngaji ilmu mazhab Syafi'i, kita ngaji ke dia, jumpa macam-macam benda lah jadi batal sembahyang kita. Contoh lah ni, contoh. Orang kita sembahyang kadang-kadang dia berdahing. Tahu berdahing? Tahu berdahing? Dia jadi macam lekat sikit. Bukan lekat, dia berasa lah tekuk dia geli-geli ke apa, dia berdahing. Apa hukum ni? Dalam mazhab Syafi'i kita batal sembahyang tu. Batal sembahyang. Kalau tak batalnya, kalau berdahing kerana lekat bacaan Fatihah, kalau tak batal lah. Tak boleh baca dah Fatihahnya, kena berdahing sekali. Bolah, kita berdahing tak batal. Sebab orang ni Fatihah tu rukun. Tapi kalau berdahing surah, tu sah batal. Kalau berdahing Fatihah, kalau tak berdahing menyebabkan tak boleh baca, bolehlah berdahing. Tapi kalau tak berdahing, masih lagi boleh baca Fatihah, tapi suara jadi tak sedap, suara dia parah, berdahing batal. Sebab apa? Boleh baca lagi kan? Dia suara parah, usah Fatihah. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita belajar, kita berdahing sokmo, Wali nak kira makni tak apalah. Pakar pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i ataupun pakarlah pendapat mazhab Hambali, dahik bukan cakap aku nak batalnya. Tapi masa kita buat hari tu dah reti pun pendapat yang kita nak batal, tak apalah, boleh taklid kemudian. Itu bab fiqh. Ada sedikitlah kelonggaran dia. Bukan nak mudah ni. Sebab ialah
Kalau kita takut kau takut nak belajar kan. Sebatal kita buat, hak batal ni kita buat, hak batal ni kita buat. Tak ada kita je. Tapi jangan buat pegangan. Buat pegangan, lepas tu kena bertaubat, kena buat amal ibadat semula. Tak ada dalam bab pegangan, dalam bab tauhid. Lepas tu dalam bab tauhid kena ngaji berulang-ulang bab tauhid. Walaupun pendek je tak banyak mana, kena ngaji kena ulang-ulang. Kalau banyak dah kita ni pekoh, tak banyak ni tebal-tebal ni pekoh dah ni banyak. Kalau tauhid sikit je, tapi walaupun sikit pun kena ulang-ulang. Sebab apa? Waktu usuluddin tapak agama. Tak ada usuluddin, tutup buku. Tiang ni semayang ni besar. Semayang besar sebab tiang agama. Tapi nak cerita bab tiang, kena cerita bab tapak terlebih dahulu. Lepas tu kena kerik lah, kita kena ulang acak kali dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Sebab yelah, belajar ni orang bertukar ganti, kelas ni orang bertukar ganti. Kemudian orang belajar pun dia tak sama, pemahaman dia tak sama. Ada orang cepat faham, ada orang payah faham. Kelas umum ni kan, bukan kelas bagi-bagi. Nak masuk kelas, buat ujian dulu. Nak masuk kelas mana? Kelas ni ke tak? Kelas terbuka. Jadi untuk tengok umum ni, tengok ramah, pengajian tauhid ni kena ulang-ulang. Kena ulang semua. Kita ikutlah kaedah macam mana pengajian orang dulu-dulu. Pengajian tauhid dia tidak akan tinggal. Dia akan ulang, habis ulang. Sebab tadilah salah pegangan, dia ada reti jahil. Tak apalah, tuan maaf jahil. Kalau kita jahil baru masuk Islam. Tapi kalau pesen kita ni tak ada ni, Melayu belaka, Islam dah awal belaka. Kau ni jahil tak maaf. Nama awal ni itu usuluddin, tapak agama, itu permulaan agama. Bab fiqh adalah banyak dia ada jalan keluar. Ya. Sebab contoh dalam mazhab Syafi'i kita ni, bab najis dicuma mazhab Syafi'i kita. Banyak benda hak najis dalam mazhab Syafi'i kita. Mazhab lain benda hak kita kata najis, mazhab lain kata tak najis. Lepas tu pula cara menyucikan najis berbeza. Mazhab Syafi'i cara dia agak cermat. Benda najis banyak pula, cara menyucikan najis pula cermat pula. Kita pula jenis selama kening basuh latar pun bukan basuh pun, dia pakai lak gitu je. Anak kecil dia ambil kain, dia pakai lak gitu je. Dia pakai lak. Kita mazhab Syafi'i lak tau boleh, dia kena basuh. Basuh kena ada air. Tak boleh lak gitu. Tahu mana rumah kita lama kening, latar tu najis, kering sama kering tak apa lah. Tapi bila kita ambil semayang, kaki basah, tak jadi kering sama kering dah lah. Kaki basah, kaki basah tu pijak tempat najis, tempat najis kering tu, maka najis tu akan jakit di kaki kita. Kita pun pergi semayang, kena tapak kaki tak ada najis. Kalau najis, tapak kaki tu najis tak cicak, tu sudah semayang, kita nampak tak cicak, kita semayang mula. Kalau ni najis tak nampak kaki kita molek putih kaki kita je. Kena kaki kita ada najis. Sebab apa? Kita basuh latar rumah tak kena dengan cara menyucikan najis, kaifiat menyucikan najis. Lepas tu mana keluarga kita nama kening? Sebab tukang basuh tak pandai. Siapa tukang basuh? Siapa tukang basuh latar? Siapa tukang basuh latar? Kalau anak kecil ke, anak berok ke, siapa basuh latar? Bini. Oh, baru dia lah. Apa muda basuh molek? Kalau bini tu tak reti, tak apa. Kalau bini tu reti, bukan kewajipan dia kontrol lelaki kan? Tak kena tak ke? Nganga ke lelaki belum? Itu kewajipan suami. Dan kita kerjasama, tolak ansur, kita suruh orang cara, kita nak serah tugas, kita pastikan dipandang menjalankan tugas. Sebab itu kewajipan kita sebagai suami. Kita nak serah tugas pada isteri kita kena ajar ke dia macam mana cara menjalankan tugas. Sebab untuk memastikan latar rumah kita suci, sebab rumah kita ni orang semayabang.
Kadang-kadang serah tugas kepada pembantu rumah. Sama juga. Kita nak upah pembantu rumah. Ini menyucikan haji, kita kena pastikan dia pandai menjalankan tugas. Dan ni kibat ibadat ni. Tapi kalau lama kening tak percaya benda gitu, nak kira mana? Nak kira mana? Anda lepas-lepas secara lah. Lepas-lepas secara, kalau ada najis di kaki kita sekalipun, mazhab Maliki, najis sunat saja basuh, najis tidak membatalkan sembahyang. Bukan nak pakai mazhab Maliki ni, kalau dah terlanjur lepas-lepas dah. Itulah. Kira ni. Nak pakai mazhab Syafi'i sungguh, kena ngaji molek. Kena ngaji molek ilmu mazhab Syafi'i. Sebab apa? Mazhab Syafi'i lah yang paling cermat, yang paling berani. Hak paling comel lah kita ambil paling berani mazhab Syafi'i. Tapi nak jadi betul macam mazhab Syafi'i ni, kena ngaji molek. Itu kalau tersalok dalam bab fiqh. Tersalok kira pandangan mazhab Syafi'i. Kita bolehlah tupang mazhab lain kok kita tersalok tadi. Itu dalam bab fiqh. Dalam bab tauhid macam sebut berulang-ulang kali dah, bab tauhid tak ada. Bab tauhid hanya ada satu jalan sahaja. Kalau salok, itu kena bertaubat, kena buat balik amal ibadah kitanya. Maknanya lepas-lepas dah tidak, Allah Ta'ala tidak akan maafkan sama sekali, kerana kita ni bukan baru masuk Islam. Kalau jahil kita, jahil yang tidak maksud, jahil yang tidak dimaafkan. Dan wajib atasnya atas mukallaf, dan wajib atasnya atas mukallaf menyuruh akan orang yang dilihatnya meninggal akan dia, meninggal akan dia akan perkara yang diwajibkan. Meninggal ni kena komas itu. Meninggal ni sesuatu daripadanya, atau ia lihat mendatangkan dengan dia bukan jalan yang disuruh. Sekarang ni kita tengok orang yang meninggal akan dia, meninggal akan perkara yang diwajibkan, sembahyang, puasa contohnya. Meninggal ni sesuatu daripadanya, mana tinggal terus, dak sembahyang terus, dak puasa terus. Atau ia lihat, ia mukallaf lihat akan seseorang mendatang dengan dia dengan perkara wajib atas bukan jalan yang disuruh. Jadi disebut meninggalkan di sini ni, dakwah terus dipanggil tinggal, buat tak ikut jalan pun dipanggil ditinggal juga. Dakwah terus ditinggal, buat tapi tak kena dengan jalan, tak kena dengan syarat hukum, dipanggil tinggal juga. Ayo nak faham ayat ni. Dia kata wajib atasnya atas mukallaf menyuruh akan orang yang dilihatnya meninggal akan dia, meninggalkan perkara yang diwajibkan, meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa. Tinggal ni sesuatu daripadanya, mana tinggal terus, tinggal sembahyang, dak sembahyang ataupun dak puasa, satu atau tinggal dia panggil, atau ia lihat mendatangkan dengan dia atas bukan jalan yang disuruh. Kita tengok tak semayang, kita wajib suruh dia semayang. Kita tengok dia semayang tak betul rukun contohnya, kita kena wayak dia semayang itu tak betul. Wajib kepada kita orang mukallaf. Tapi kita ni, paling besar kepada kita ni, bak suruh. Kalau dia tak semayang, kita wajib suruh. Kalau semayang tak kena dengan jalan yang disuruh, kita kena tegur dia, kena royak dia, wajib atas kita ni. Kalau paling besar kitanya adalah orang yang di bawah tanggungjawab kita, isteri kita ke, anak-anak kita ke, ni besarnya. Sebelum nak cerita orang lain, cerita hak di bawah tanggungjawab kita. Tadilah isteri kita, anak-anak kita. Kalau isteri tak payahlah. Apa penting kita ni anak. Sebab apa isteri tak payah? Sebab isteri ni kita ambil dia tua dah, dia besar dah, umur 20 dah kita kata. Maka isteri kita ni ada mak ayah. Kan gitu.
Ke isteri kita tak ada mak ayah? Ada mak ayah dah dia ni. Maka hak isteri kita ni berkewajipan kepada mak ayah dia lah aja. Sebelum umur isteri kita balik, ajarlah, ajar buat pegangan, ajar buat semayang. Kewajipan atas mak ayah dia ni, bukan kewajipan atas kita. Betul tak? Kewajipan atas kita. Dah dia ada mak ayah dia. Mak ayah dia wajib ajar mula daripada umur 7 tahun, balik yang umur 15, selesai 8 tahun masih. Lepas tu nikah kita umur 20 lebih dah. Nikah kita ni tak benda dah. Hak wajib kita ajar ni, tunggu anak kita besar kan gila pula ni. Dia si dah ayah. Sebab apa mak ayah dia ajar dah sebelum umur 15? Tiba-tiba mak ayah dah ajar. Mak ayah dah ajar. Siapa umur 15, mak ayah dah ajar. Mak ayah dia semayang je. Syarat semayang dah ajar. Lepas umur 15, balik dah, wajib atas dia sendiri. Dia tak belajar kot budak ni. Bukan budak dah balik dah ni. Oh puang. Kalau masa tu dia ada isteri kita lagi lah. Dia tak belajar juga. Sampai umur 20, 5 tahun dah dia balik. Tak belajar dia je. Sebelum balik mak ayah dah ajar. Selepas balik dia pun tak belajar. Tiba-tiba kita nak cari nyakitnya, dia ambil buat bini. Oh, naik tak kepala kita. Betul lah. Sedar lah tu. Kau ingat aku boleh bini gitu je. Orang lain boleh bini, tu boleh bini kata. Orang lain nikah, tu nikah kata. Dan nikah madu kita. Gitu je. Lepas tu pasal orang pun yang betul lagi lepas. Seorang betul lepas. Lepas tu nak bini ramah pula. Tidak tahu sebenarnya tu. Dia tahu. Seorang pun rasa takut dia nak bini. Seorang. Dah nak ajar, kita tak pandai. Tak pandai, kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar, baru dia belajar sebulan 2, mai duk mutus semua dah pulanya. Lekat perut dah pula. Lepas tu, kena belajar dah benda pun. Lepas beranak pula, anak kecil pula dah. Tu kita yang tak ikut aturan. Sebab kita wajib belajar ilmu agama ni. Orang tua lah sepatut ajar anak-anak sebelum umur 15 mak ayah kita dah ajar kita kena belajar sendiri. Kita beranak tu umur berapa? Umur 20 lebih belakang dah. Lepas jadi susah susah tu kerana kita tak ikut aturan. Kita kena hadapi lah, susah tak susah pun. Anak kecil pun. Sebab kewajipan kita belajar bukan masa anak kecil. Daripada sebelum kita balik orang tua kita ajar, lepas balik kita belajar sendiri kalau orang tua tak ajar. Anak kecil ni bila boleh? Diam tau. Sebab tu kadang-kadang ada kelas-kelas bawa anak kecil-kecil bising kadang-kadang. Kita kata apa walaupun terganggu pun. Sebab apa? Itu kewajipan dia. Kalau bunyi kan, oh Allah nak mari belajar anak kecil. Dia kata gitu sebab mari itu kerana kewajipan fardu ain. Dan anak kecil tu nak tinggal siapa? Betul lah. Ni hak berat kita ni. Hak kata wajib atas mukallaf kena suruh. Kalau tengok orang tak semayang kena suruh. Kalau semayang tak betul dengan cara pun kena suruh. Kena betul. Mana tadi lah. Hak di bawah tanggungjawab kita, isteri kita dan anak-anak kita. Atau perempuan ni pula dia ada hukum lebih daripada orang lelaki. Perempuan ni dalam bab syarat sosmayang, dia ada hadap besar. Orang lelaki hadap besarnya setakat keluar mani, dia hadap besar. Padahal ilmu tu padahal dah. Tapi orang perempuan ada pula nifas, ada istihadah lah, ada wiladah lah. Itu orang perempuan banyak orang. Hawa puan. Hati bukan hawa lelaki, hawa puan. Depan dia kecil. Itu hawa puan. Tapi di awal bab dalam kitab ni dia kata wajib atas suami, wajib atas ayah, ajak isteri dia dan anak-anak perempuan dia dengan hukum haid dan nifas. Hawa puan. Tapi oleh kerana puan tu di bawah tanggungjawab kita,
Maka wajib tak kita lah kena pastikan. Kau garu kepala kita ni. Sebab kadang-kadang ilmu yang kita belajar ni, kalau ilmu yang tak ada kena-kena kita berasa payah kita nak reti. Saya ingat dulu masa belajar dulu pondok, ngaji kita pekoh mana pun akan ada bahik nipah. Kita pekoh mana pun akan ada bahik nipah. Tapi masa belajar tu belajar je lah, tanda, tak berkepala mana, tak berperut lah kita kata. Sebab apa berasa macam tak ada kena-kena berasa. Dia ngaji tu ngaji lah. Siapa main nak ngajar pula, rasa malu je nak ngajar. Kalau kelas gini tak apalah, kelas orang lelaki, orang perempuan jauh. Kalau kelas perempuan saja nak ngajar pun rasa malu. Orang perempuan lelaki, kita baca reka-reka sudah lah kata. Nak baca reka-reka je lah. Baca reka-reka ruan. Sekara dia tanya uti, 2 kara dia tanya, 3 kara dia usuk. Akhirnya panjang lebar, berminggu-minggu. Cara buat daun kotor dia. Nak kan? Nada lah ilmu. Kau jadi malu mula-mula dah lama rasa tak malu dah. Jadi rasa tak malu. Mula malu. Cara hadar orang kan. Lepas tu depan tu dia belakang. Kita seorang je orang lelaki. Tak malu. Kena-kena banyak perkara dah reti. Tapi pernah belajar. Datuk ni kalu-kalu nak kasut, kau usah tanya banyak-banyak dengan saya. Awak tanya dengan suami awak pula. Molek kita buat Islam molek. Lelaki dia patut reti kan. Itu kewajipan. Kalau tambah bertambah kewajipan, kalau tambah bertambah tanggungjawab, jangan bini dengan nikah lah. Nak seorang. Untung tak banyak lah. Sebab kalau ada bini buat ibadat, masuk pahala kita. Anak buat ibadat, masuk pahala kita. Kalau kena cara, tak kena cara, dosa bini atas kepala kita, dosa anak atas kepala kita. Memanglah orang ada keluarga ni untung besar, tapi tak kena bawa bengkerak lah jawapan dia. Orang ada seorang diri ni dah untung besar, tapi dah untung besar pun kalau salah dah rugi besar. Nak bini juga cari orang tak ada hit nipah. Apalah susah. Cari orang tak ada hit nipah. Lah ajalah bab hit nipah, dia hit tak ada dah. Putus hit dah. Kita tak ada beranak dah, nipah pun tak ada, susah. Tak apa ni nikah sama-sama dah reti, sama-sama belajar. Tapi dia kena sungguh dah sikit. Kena sungguh sikit. Sebab dan nikah ni banyak perkara hatu hani. Dia kalau kewajipan disempurnakan sebelum umur kita 16, mak ayah kita laksanakan tanggungjawab sepenuhnya, kita jadi mudahlah. Lepas umur 15, kita nak ngaji ilmu dunia tinggi mana pun tak apa, kita nak kerja dunia banyak mana pun tak apa. Sebab apa? Ilmu agama kita, tauhid kita kemah dah, fiqh kita kemah dah, tasawuf kita kemah dah. Daripada umur 7 tahun sampai 15, orang tua kita sempurnakan. Maka mudahlah perjalanan kita ni. Tetapi kalau kita mak ayah kita tidak ajar seumpama tu, kita kediam baru sedar, alhamdulillah sedar. Kau buka jalan ke kita, kena sungguh sikit belajar. Sebab ini kewajipan atas tiap-tiap mukallaf. Kewajipan fardu ain. Tambah-tambah pula, kita dalam keadaan negara kita seumpama ni, negara yang tidak mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala, negara yang memisahkan antara kedaulatan dengan agama. Di antara musibahnya adalah agama tidak jadi meluah. Agama tidak jadi meluah. Itu antara musibah yang paling besar. Itu antara kemudaratan yang paling besar. Sebab tu dalam kitab dalam kitab karangan Syekh Qadim Mandili, Siasah dan Latri, ada satu kitab. Syekh Qadim Mandili ni dia pengarang kitab Penawar Bagi Hati tasawuf. Pengarang kitab Mutiara ni Perisai Bagi Mukallaf. Itu Syekh Qadim Mandili. Dia ada karang kitab berkaitan dengan siasah.
berkaitan politik. Di dalam tu dicerita hukum menceraikan kedaulatan pemerintah dengan agama haram ijma' ulama, dan di antara musibahnya adalah agama dia tidak akan meluah. Ilmu agama akan jadi sempit sebagaimana yang kita hadapi sekarang. Sebagaimana yang kita hadapi sekarang. Kita kata mak ayah nak ajar sebelum umur 15. Kadang-kadang mak ayah kita pun sibuk. Mak ayah kita pun kalau reti pun reti untuk dia je, tak pandai nak ajar. Tapi kita ni semuanya sekolah belaka daripada umur 7 tahun. Sekolah dah. Siapa umur 15, siapa umur 17 SPM, sekolah belaka. Dalam sekolah tu ada mata pelajaran agama belaka. Tapi dengan suasana kerajaan sekarang yang tidak mendaulatkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh tengoklah orang lepas SPM tu, kalau tak sabit mak ayah dia ajar suku, tak sabit mak ayah dia bawa sejid surat, anggar Allah reti tak tauhid, reti tak semayang bang, reti tak tasawuf, reti. Tak tanya orang lain lah, kita sendiri buat SPM juga dulu, reti lepas keluar, lepas habis SPM. Gitu. Jadi oleh kerana suasana macam tu, kita kena lebih sikit lah usaha untuk diri kita, untuk keluarga kita. Tapi kalau dasar agama tu dasar Quran dan hadis, kita mesti serah ke dia. Dia tahu atau ke dia, insya-Allah dia akan ajar ilmu agama, cukup kitanya kita lepas dah kewajipan. Tapi sekarang kita maklum, dia ajar juga ilmu agama. Dia nak ajar ilmu agama, dia kena mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Mentauhid Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan kita cari individu, kerajaan pun dia kena mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kerajaan tu ada tauhid, ada dasar Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibawa ilmu agama dalam sekolah dia, maka ilmu tu penuh dengan keberkatan. Maka orang anak-anak kita akan jadi pandai ilmu agama. Itu jelah. Tapi kalau dasar atas tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran agama untuk tempelan saja, hasilnya kita tengok sekarang. Hak mai sejid surah, hak dak sejid surah, hak dak mai tepi jalan. Tak belajar agama sekolah, hak dak tepi jalan. Cuba tanya bab agama reti ke dak reti. Semuanya sekolah belaka, semuanya belajar ilmu agama belaka sekolah. Cuba tanya agama. Tapi kita ni apabila budak tu rosak, remaja rosak, hak rosak sekali hak ramai, kita letak pada siapa? Letak pada mak ayah budak tu semata-mata. Cuba tengok dalam TV, dengar dalam radio. Kalau cerita bab akhlak remaja, hak rosaknya akhlak remaja, cuba tengok dalam ceramah dia. Semuanya letak pada mak ayah. Penceramah dia semua letak pada mak ayah. Betul lah, mak ayah dia kena berperanan yang besar. Tapi walaupun begitu, peranan yang paling besar adalah kerajaan. Kalau kerajaan tu mencukupkan ilmu agama kepada anak-anak ni, mak ayah pun maknanya mudah. Tapi betul lah mak ayah ada kesilapan dia, ada kecuaian dia. Tapi jangan letak pada mak ayah semata-mata. Sebab anak dengan ayah ni sekejap je masa dia. Anak banyak masa di sekolah, berjam-jam. Sekolah tu bukan hak mak ayah, itu hak kerajaan. Anak lepas dari sekolah ada TV pun bukan hak mak ayah. Beli TV tu mak ayah lah, isi dalam tu bukan mak ayah, kerajaan. Akhirnya bawa kepada agama akan jadi malak. Kau malak. Sebab itulah di antara dikata dalam buku bab siasah Syekh Qadir ni, mula-mula kerajaan meninggalkan agama. Mula-mula kerajaan meninggalkan agama, akhirnya diteruti oleh rakyat pula. Mana sedikit demi sedikit dia akan meninggalkan agama. Sebagaimana yang ada sekarang. Kita tengok molek ni boleh tahan sikit, main di Pantai Timur ni, Kelantan, Terengganu, nampak boleh tahan sikit. Orang Islam kita cuba pergi tempat-tempat lain, cuba pergi negeri-negeri lain, tengok warna. Cuba pergi negeri-negeri lain, di Johor ke, sesuatu kisah Sarawak lah, di Johor, tengok macam mana agama.
dimarinya daripada kerajaan. Sebab apa? Sebab bila tidak ada kedaulatan dalam bab penghormatan kepada agama, maka agama tidak dapat diluaskan. Sebab didatangkan perkataan Imam Ghazali, inna syari'ata aslun wal mulku harisun wa ma la asla lahu fa mahdumun wa ma la harisa lahu fa dha'i'un. Artinya bahawasanya syariat agama itu dasar, dan kerajaan itu yang menjaga dan memelihara agama, dan yang menjaga dan yang memelihara. Dan barang yang tiada dasar, tak ada agama, maka runtuh. Dan barang yang tiada yang menjaga, tak ada tukang jaga, tak ada tukang kawal, maka binasa, rosak dan hilang agama. Siapa haris? Siapa yang menjaga agama? Yang menjaga agama adalah kerajaan. Ini perkataan Imam Ghazali rahimahullah. Tapi oleh kerana tidak ada kerajaan yang menjaga agama, kita beban pada kita agak berat sikit lah. Tapi nak kena kita nak cerita dalam bab agama, bab rosak agama, bab mudarat agama. Kalau kita salah memilih pemimpin, kalau kita betul memilih pemimpin, jadi agama ini berkembang, orang tak nampak dalam bab agama ni. Akhirnya orang tahu bab dunia. Tahu bab dunia. Tahu bab dunia. Minyak murah, hutang tak payah bayar. Tahu bab dunia. Tahu bab dunia, tak ambuh juga. Habis cerita dah kita ni. Nak cerita bab agama, demo dah reti. Tak ada agama apa kita mayang ni. Kita pergi Mekah semua tak ada agama. Bayar nak apa? Mayang dia ada Tuhan kedok tak tahu, pegangan ngaji kedok tak tahu, semayang syarat hukum betul kedok tak tahu, tapi dia puasa dia semayang. Ada agama dia puasa. Ada sebut kata agama kalau makan malak dia puasa dak lah sebab dia semayang. Tak nampak. Tahu abad dunia tak nampak juga. Ada malak, ada budak tu. Ada kedua ayat. Mari semua surat tu. Surat itulah minta utang. Bukan alung ni. Mari tak utang. Kita kerja tak ada orang tadi. Kita kerja tak ada. Sebab mari sama. Dia kata dah tepung orang nak jadi free. Tambuk. Kita nak. Lepas tu orang mereng nak tambuk. Macam gitu. Kita tak mereng nak tambuk. Dia nak. Utang jadi percuma dia nak. Kalau tambuk tu orang mereng dia. Dia bukan orang mereng. Tambuk bukan bagus. Wayak bunyi. Hutang wajib bayar. Bunyi dapur. Hutang wajib bayar. Dah, hutang itu. Hutang wajib bayar. Memanglah hutang wajib bayar. Tapi kalau tuan hutang nak menghalalkan, tuan hutang nak menghalalkan, tu kan lagi. Nak bayar juga. Tak baguslah bayarlah. Tak masalah tu. Nak bayar juga. Tak nampak gitu lah. Itu bab dunia tu. Sebab apa jadi orang duduk tahu tu cerita bab dunia? Sebab orang kita mudah nampak bab dunia. Bab agama payah nampak. Cerita mudarat agama tak nampak. Cerita dunia tak nampak juga. Tapi orang bandar nampak. Orang kaduk bandar tak nampak. Orang bandar nampak. Itu mudarat dalam bab agama kalau salah memilih pemimpin. Maknanya kita terpaksa lah. Tadi lah bini kita semua sekolah belaka, anak kita sekolah belaka, tapi dah reti dianya kewajipan atas kita lah. Memang kewajipan atas kita asalnya, kewajipan atas mak ayah. Tapi kalau kewajipan atas mak ayah pun, tapi kalau kita atas sekolah didik agama cukup dah, maka kita lepas kewajipan. Tapi sekarang ni kita kena sendiri lah. Sebab kita ni berkewajipan dengan anak-anak bukan setakat suruh semayang. Dalam hadis Nabi bersabda, murus sabiyah murru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin. Maknanya suruh akan anak-anak kamu dengan semayang bila anak tu 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Mana umur 10 tahun pukul anak semayang. Tapi mak ayah ni bukan suruh semayang je. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, alimus sabiyas salata li sab'i sinin. Ajar oleh kamu akan anak kamu dengan semayang belum 7 tahun. Bukan suruh semayang je, ajar syarat untuk semayang dan ajar
perkara yang membatalkan semayang, supaya anak kita boleh menjauhi daripada perkara yang membatalkan semayang. Ini kewajipan pada mak ayah, mula daripada umur 7 tahun. Kita kadang-kadang mak ayah ni tak sedar benda ni. Kita rasa bahawa apabila suruh semayang, selesai. Suruh dah semayang kan, selesai dah lah. Padahal kita berkewajipan suruh dia semayang, serta pastikan anak-anak kita semayang betul dengan syarat dan hukum. Ada slide depan, dia akan cerita. Ini kewajipan kepada kita, kepada mak ayah. Kemudian kalau orang lain pula, orang lain, kita tengok orang lain ni, kalau nak semayang, kita wajib suruh dia semayang. Kalau orang lain kok kita kata, selain daripada isteri ataupun anak, kalau tokek kok pekerja dia, itulah pekerja dia. Kalau majikan, kuli-kuli dia tu, kena pastikan suruh semayang lah. Ni kewajipan kepada dia. Waktu mana? Waktu sama dia tu. Kalau sebelum tu subuh tak ada kena-kena dengan tokek. Ala ke balik kerja dah tak ada kena-kena dengan tokek. Pada masa dengan tokek, kena pastikan dia semayang. Allah lah kata dia. Oh payah ustaz nak cari kuli semayang bang dah ke? Tak semayang, kita kena suruh dia semayang. Itu kewajipan kepada kita. Kemudian kalau tengok pula semayang tidak bukan atas jalan yang disuruh, maka wajib kita kena royak. Tengok di semayang misalnya, kalau anak isteri kita tu memang kewajipan kita, kalau pekerja tu memang kewajipan kita. Kalau orang lain pula, ni sejik ni contohnya, kita tengok orang semayang tak betul syarat hukum dia, nak orang ni. Sebab syarat dalam semayang ni bukan syarat wuduk je. Dalam tiap-tiap satu rukun ada syarat-syarat sah dia. Contoh kita kata sujud rukun, syarat sah sujud kena bumi 7 anggota. Syarat sah sujud kena bumi 7 anggota, termasuklah perut, jari, kaki. Tiba-tiba kita tengok orang semayang, kaki dia kolek. Tahu kaki kolek? Kaki dia apa-apa, dia tak tekan. Maknanya dia semayang bukan jalan yang disuruh. Sebab jalan disuruhnya Nabi kata, umirtu an asjuda ala sab'ati azumin. Diperintah akan aku, Nabi kata, sujud atas 7 anggota. Ni dia kata wajib ni. Wajib atasnya melihat atas, wajib menyuruh akan orang yang dilihat meninggal akan dia. Di antaranya dia melihat mendatangkan dengan dia atas bukan jalan yang disuruh. Wajib kita royak. Ayo pula kita main orang ni. Jadi hak wajib suruh ni banyak syarat. Hak wajib suruh ni banyak syarat. Syaratnya di antaranya kita ni biarlah benar-benar faham dalam bab tu. Kalau kita pun ya tak menjadi kewajipan kepada kita. Ya. Sekali royak gini, lain kali salah royak itu gini pula, ni orang. Nak royak gapa-gapa, nak tegur gapa-gapa, yang menjadi kewajipan kepada kita, biar kita faham sungguh. Di antara syaratnya lagi, kesalahan tu kesalahan yang ijma' ulama. Kesalahan yang ijma' ulama, barulah wajib kita suruh. Kalau kesalahan tidak ijma' ulama, itu bukan benda mungkar, maka tu tak wajiblah kita royak. Contohnya tadilah, kalau sujud kaki tu tidak tekan. Kaki dah tekan, dalam mazhab Syafi'i je syarat sah sujud wajib kena bumi 7 anggota. Pendapat Imam Rafi'i dalam mazhab Syafi'i kita pendapat dhaif, dan jumhur